Okay, hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Baik, Alhamdulillah. Okay, hari ini kita nak masuk subtopik baru. Jadi minggu lepas kita dah habis satu subtopik dalam bab 5 ni. Jadi yang minggu ni kita nak masuk subtopik kedua. Jadi sebelum start kelas, saya nak bagi hint lah untuk awak teka subtopik apa yang kita akan belajar hari ini. Okey, yang pertama. Okey, contoh pertama. Apa yang awak nampak ni? Ikan paus. Ya, betul, ikan paus. Jadi, apakah perkataan yang macam terlintas dalam minda awak bila awak nampak ikan paus ni? Laut. Okey, laut. Okey, lagi? Besar. Ya, betul, besar. Ikan paus besar kan? Okey, kita tengok contoh kedua pula. Okey, yang ni saya nak awak fokus kat mata orang ni. Apa yang awak nampak? Beza apa mata sebelah kanan dengan kiri? Kanan besar. Okey. Kan yang kan tabung besar lebih besar lah. So gunakan tabung besar untuk mata dia kan. Okey, jadi saya nak awak teka. Dengan dua contoh yang saya bagi ni, apakah subtopik kita yang kedua ni? Pembesaran. Betul, pembesaran. Okey, pembesaran. Jadi hari ni kita nak masuk subtopik kedua dalam bab 5 kita. Jadi sebelum tu mari kita tengok hasil pembelajaran yang awak semua akan dapatlah semasa sesi kita hari ini. Jadi pertama sekali awak semua akan dapat menjelaskan maksud keserupaan objek geometri, dan yang kedua dapat membuat perkaitan antara keserupaan dengan pembesaran, dan seterusnya memerihalkan pembesaran menggunakan pelbagai perwakilan. Okey, pertama sekali kita pergi ke keserupaan objek geometri. Jadi dua objek geometri adalah sama apabila dia ada dua syarat. Jadi kita tengok gambar yang saya letak kat sini ni. Gambar ni bumi dengan globe. Okey, pertama sekali kita tengok apa yang sama mengenai dua perkara ni. Cuba jawab seorang. Okey, cuba jawab. Siapa nak jawab? Cikgu Aisyah. Okey, Aisyah, cuba jawab. Bentuk. Ya, bentuk yang sama. Okey, jadi dua objek geometri adalah sama apabila bentuk sama, tapi ada perkara yang berlainan mengenai dua bentuk geometri. Jadi apakah perbezaan yang boleh awak nampak lah? Okey, boleh saya nak Alisa cuba jawab. Apakah yang berbeza? Saiz. Betul, saiz kan. Bumi besar, globe ni kecil je, kita letak atas tapak tangan. Okey, jadi kita dapat tahu bahawasanya dua objek geometri adalah sama apabila bentuknya sama walaupun saiz berbeza. Okey, seterusnya kita tengok sifat yang terdapat pada keserupaan dua objek geometri. Jadi dua objek geometri ni dia serupa apabila sudut sepadan bagi dua objek tadi adalah sama, dan semua nisbah sisi sepadan dua objek adalah sama. Jadi mungkin saya cakap macam ni awak macam susah nak bayangkan kan. Jadi kita tengok contoh. Okey, yang ni contoh yang ada pada dalam buku teks awak, muka surat 134. Jadi bolehlah awak buka, kita buat aktiviti sikit. Saya nak ni aktiviti ni memerlukan pembaris dan juga protractor. Okey, jadi pertama sekali kita tengok dua segitiga ni. Kita kena tentukan sudut sepadan dua segitiga ni. Jadi dia dah tunjuk macam kedudukan pun sama, cuma saiz dia berbeza. Jadi kita tahu bahawasanya sudut A adalah sama dengan sudut B. Sudut C sama dengan sudut R, dan juga sudut B sama dengan sudut Q. Dan sama juga lah sisi sepadan pun
AC sama dengan PR, AB sama dengan PQ, CB sama dengan RQ. Jadi kita boleh terus ukur saiz sudut bagi kedua-dua segitiga ni lah. Okey, pertama sekali kita tengok A. Okey, cepat kita try sama-sama. Siapa dah ukur boleh buka mic dan bagi tahu saya. Okey. Alright. So sekarang sudut A, siapa dah ukur? 71 cikgu. Ya, betul. 71. Okey, yang P pula, sudut P. Bagi segitiga PQR. 71. Betul, 71 juga. Sama kan? Okey. Okey, yang seterusnya sudut B. 45. Ya, betul, 45. Sudut Q pula, siapa nak try? 45 juga. Betul, sama, 45. Seterusnya C. 4 darjah. Ya, 64. Betul. Yang terakhir 64 juga. Jadi kita boleh tengok kat sini bahawasanya saiz sudut bagi sudut sepadan masing-masing sama kan? Okey. Yang maksudnya dah separuh terbukti bahawasanya dua objek geometri ni adalah serupa. Tapi kita kena check panjang sisi pula. Okey. So sediakan pembaris. Kita guna pembaris pula untuk panjang sisi. Pertama sekali ukur AB. 2 cm. Okey, 2 cm betul. Betul, 2 cm. Okey, PQ sudut ni PQ adalah sisi sepadan bagi AB. Okey, PQ 4 cm. Okey, ukur sisi BC pula. Ya, betul, 2.1 cm. Okey, bagi sisi sepadan bagi BC ialah QR. Okey, berapa? Okey, 4.2 cm. Okey, sisi CA berapa? Siapa nak try? Okey, 1.6 cm. Okey, yang last RP 3.2 cm. Okey, bagus. Jadi awak dah dapat nilai-nilai ni. Kita kena kira nisbah sisi sepadan. Okey, saya nak awak try kira nisbah. Saya bagi 1 minit lah sebab senang je ni. 1 minit, okey? Okey, try. Okey, cuba share sikit berapa awak dapat? 2. Okey, bagi QR dan QR nisbah BC. 2 juga. Okey, yang last? Sama 2. Okey, semua 2 kan? Okey, sekarang kita tengok bahawasanya semua nisbah sisi sepadan bagi kedua-dua objek yang terpapar ni adalah 2, sama. Jadi okey, seterusnya kita tengok hubungan antara keserupaan dengan pembesaran. Jadi objek dan imej di bawah suatu pembesaran adalah serupa apabila kita tengok ada 4 syarat untuk mengatakan bahawasanya objek dan imej ni adalah serupa. Pertama, kita kena pastikan semua nisbah panjang sisi sepadan adalah sama. Kedua, semua nisbah jarak bucu dari pusat pembesaran adalah sama. Ketiga, sudut sepadan adalah sama. Dan terakhir, bentuk imej dan juga objek adalah sama. Okey, jadi pembesaran ni adalah suatu transformasi dengan semua titik objek bergerak dari pusat pembesaran. P, pusat pembesaran adalah P yang tetap dengan satu nisbah mala iaitu faktor skala. Jadi faktor skala ni kita denote as K. Jadi untuk kira faktor skala ni kita ada 2 formula. Formula pertama ialah kita tengok jarak titik sepadan imej dari P, dari pusat pembesaran bahagi dengan jarak titik objek dari pusat pembesaran. Ataupun satu lagi, kita boleh guna panjang sisi. Jadi K
sama dengan panjang sisi sepadan image bahagi dengan panjang sisi objek. Jadi awak kena ingat satu perkara, formula K ni yang ke atas numerator kita adalah ukuran bagi image, yang bawah objek. Okey, seterusnya kita tengok faktor skala kita. Ada beberapa perkelasan yang kita perlu ambil tahu. Okey, so yang pertama adalah K lebih besar daripada 1. Jadi saiz image lebih besar daripada saiz objek. Dan kedudukan bagi kedua-dua objek dan image berada di satu part yang sama lah. Berada di sebelah yang sama dengan objek. Okey. Refer gambar ya. Okey. Ni adalah muka teks, muka surat 139. Kalau awak macam tak jelas kat sini, boleh tengok muka teks. Okey, yang kedua, K sama dengan 1. Bila K sama dengan 1, maksudnya saiz image dan saiz objek adalah sama. Ni kita ikut logik lah kan. Macam 2 darab 1 tetap 2. Maksudnya tak berubah. Dan kedudukan juga sama, berada di bahagian yang sama. Okey, yang ketiga, apabila K lebih besar daripada 0 tetapi lebih kecil daripada 1. Jadi saiz image kat sini lebih kecil daripada saiz objek lah. Dan kedudukan still berada di bahagian yang sama. Okey, yang keempat kita tengok apabila K lebih besar daripada negatif 1 tetapi lebih kecil daripada 0. Saiz image sama seperti tadi, lebih kecil daripada saiz objek tetapi ada perubahan pada kedudukan objek dan image. Jadi objek ni, jadi image ni berada di sebelah bertentangan dengan objek. Sebabnya K adalah negatif. Jadi kita tengok seterusnya. K sama dengan negatif 1. Jadi seperti kes kedua tadi, K sama dengan 1, saiz objek dan image tak berubah, tetap sama. Tetapi sebab kes keempat ni, K bersamaan dengan nilai negatif. Jadi kedudukan akan berubah. Sama seperti kes keempat tadi. Kes terakhir pula apabila K bernilai kurang daripada negatif 1. Jadi bila kurang daripada negatif 1, kedudukan berubah tetapi saiz image tetap lebih besar daripada saiz objek. Jadi awak kena faham betul-betul lah konsep dia kat sini. Okey, kita tengok contoh 8. Yang ni boleh rujuk ke surat 139 dalam buku teks awak. Okey, pertama sekali kita tengok soalan dia. Soalan mengatakan rajah di sebelah menunjukkan 3 objek dan image masing-masing di bawah transformasi pembesaran. Jadi perihalkan pembesaran dengan menentukan faktor skala dan pusat pembesaran untuk yang berikut. Objek pertama ABC, objek kedua RSTU dan objek ketiga LMN. Jadi kita tengok macam mana cara nak cari faktor skala. Okey, pertama kita tengok pertama kita tandakan dulu pusat pembesaran. Jadi pusat pembesaran ni pertama kali pusat pembesaran ni kita kena cari berdasarkan kedudukan bucu-bucu image dan objek. Awak boleh letakkan pembaris di bucu R dan bucu R image. Sambung dan panjangkan terus untuk kita tengok titik persilangan antara bucu-bucu lain juga. Okey, jadi pertama sekali kita tengok pusat pembesaran bagi setiap objek dan image ni. Jadi untuk cari pusat pembesaran awak perlu letakkan pembaris
letakkan di arc dan juga arc image. Awak sambung dan lebihkan sedikit garisan tu supaya kita boleh nampak titik persilangan nanti. Okey, seterusnya S dan S image, T dan T image dan U. Boleh sambungkan dan nampak macam ni. Jadi pusat persilangan adalah B sama dengan 13, koordinat 13, 10. Yang ni saya nak awak cuba buat untuk dua objek dan image ni. Okey, try. Saya bagi dalam 2 minit lah. 1 minit untuk satu objek. Okey, dah ke? Okey, so kita tengok macam mana cara nak kira faktor skala pula. Okey, kita ambil yang paling atas dulu, RSTU. Jadi untuk kira faktor skala ini saya ambil formula yang kedua, iaitu panjang sisi sepadan image bahagi dengan panjang sisi objek. Okey, awak ambil je mana-mana sisi yang awak rasa senang lah untuk awak ukur. Jadi kat sini saya ambil sisi UR. Okey, first ukur dahulu sisi UR image. Ingat yang atas perlulah image. Okey, so boleh tolong ukur untuk saya? Okey, berapa? 1/3. Okey, betul. 1/3. Jadi 1/3 kita dah tak boleh nak simplify dah. Jadi awak perlu buat ayat untuk soalan, untuk jawapan awak. Jadi RSTU yang bertanda ni ialah image bagi RSTU objek di bawah satu pembesaran pada pusat koordinat 13, 10 dengan faktor skala yang awak kira tadi 1/3. Okey, jadi macam tu lah awak kira faktor skala dan jawapan dia perlu dalam bentuk ayat ni. Okey, seterusnya kita tengok objek kedua. Yang ni sama, saya ambil formula kedua juga. Dan sisi, saya pilih sisi AB. Okey, boleh tolong ukur. Okey, berapa? 6/4. Okey, jadi 6/4 boleh simplify jadi 3/2. Dan sama juga seperti tadi, kita buat ayat. ABC yang bertanda ialah image bagi ABC di bawah satu pembesaran pada pusat koordinat yang kita dapat tadi, persilangan tadi, -2, -1 dengan faktor skala yang dah disimplify, 3/2. Okey, yang ketiga. Okey, yang ni di mana objek dan image berada di dua bahagian yang berbeza. Okey, ingat kalau objek dan image berada di dua bahagian berbeza, maksudnya faktor skala kita dah berstatus negatif. Okey, yang ni saya pilih untuk ambil formula jarak titik sepadan image dari pusat pembesaran bahagi dengan jarak titik objek dari pusat pembesaran. Okey, so boleh tolong ukur? Okey, dapat berapa? Okey, 6/3. Okey, jangan lupa letak negatif apabila awak nampak je objek dan image awak berada di dua bahagian berbeza. Okey, jangan lupa. Okey, kita simplify jadi -2. Samalah ayat tadi. LMN, ingat image dulu. LMN ialah image bagi LMN di bawah satu pembesaran pada pusat 2, -5 dengan faktor skala -2. Okey, so setakat yang saya tunjuk ni, ada tak apa-apa persoalan yang awak tak faham ke? Ada tak? Okey, tak ada. Setakat ni okey. Alright, bagus. Jadi sebab awak dah cakap okey, saya nak ujilah sedikit pemahaman awak berdasarkan apa yang saya dah ajar. Jangan risau, soalannya senang saja, cuma asas. Nak tengok awak ni boleh tangkap tak apa yang saya jelaskan. Jadi boleh tengoklah link kat grup WhatsApp. Tekan link dan masukkan kod yang saya telah share juga. Okay.
Okey, so lepas jawab kuis tadi saya dah nampak kebolehan awak untuk memahami apa yang saya dah ajar. Alhamdulillah ramai yang faham dan ada juga segelintir tapi tak apa. Boleh tanya. Jadi ada apa-apa tak nak tanya sebelum saya simpulkan pembelajaran kita? Tak ada Okey, tak apa. Saya simpulkan dulu. Jadi apa yang kita dah belajar tadi ialah kita dah tengok maksud keserupaan objek dan kita juga dah menghubungkan antara keserupaan dengan pembesaran dan terakhir kita dah memerihalkan pembesaran menggunakan pelbagai perwakilan. Jadi sebab awak cakap dah tak ada soalan, saya nak bagi latihan lah sedikit. Boleh ke muka surat 141 iaitu latihan kendiri 5.2b. Saya nak awak siapkan soalan nombor 1 dan nombor 2 tu. Jadi kalau ada apa-apa soalan boleh WhatsApp je saya. Jangan malu, jangan takut, jangan segan. Saya akan balas insyaAllah. Jadi itu sahaja sesi kita pada hari ini. Terima kasih.